Assalamualaikum. Kita mulakan pelajaran hari ini dengan doa. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita dah belajar bagaimana nak menukar isim dari maksud satu, mufrad, ke bentuk yang bermaksud dua, musanna, dan bagaimana nak menukar isim ke bentuk yang bermaksud jamak, iaitu maksud tiga atau lebih. Dalam apa-apa bahasa, bila kita bercakap atau menulis, kita akan gunakan kata nama ganti diri. Kata nama ganti diri adalah perkataan seperti dia, mereka, kamu, saya, kami dan sebagainya. Sebelum kita belajar tentang kata nama ganti diri dalam bahasa Arab, kita perlu faham bagaimanakah kita nak klasifikasikan setiap jenis isim yang kita dah belajar dari segi bilangan dan jantina. Lepas kita dah faham ini, barulah kita boleh gunakan kata nama ganti diri yang betul untuk setiap isim. Jadi, objektif kita minggu ini ialah untuk belajar apakah jantina dan bilangan yang sesuai digunakan untuk isim musanna dan juga untuk isim jamak bagi setiap jenis, sama ada jamak muzakkar salim, jamak muannas salim maupun jamak taksir. Kita ulang kaji jantina dan bilangan untuk isim musanna dulu. Kita dah belajar bahawa semua isim mufrad satu sama ada muzakkar yakni lelaki atau muannas perempuan boleh ditukar ke bentuk musanna dengan menambah imbuhan ani atau aini di hujung perkataan mufrad itu. Isim musanna mudah saja. Jantina tidak akan berubah. Isim mufrad muzakkar akan membentuk isim musanna yang bersifat muzakkar atau lelaki juga. Dan isim muannas mufrad akan membentuk isim muannas musanna. Bilangan bagi isim musanna dari segi nahwu adalah 2. Tak ada apa-apa yang luar biasa di sini. Kita lihat beberapa contoh isim musanna yang kita dah belajar. Dari segi nahwu, perkataan muslimani dan kitabani adalah muzakkar dan bilangannya 2. Perkataan muslimatani dan jannatani adalah muannas dan bilangannya 2. Jadi, perkataan muslimani dan kitabani akan menggunakan kata nama ganti diri yang sama, iaitu kata nama ganti diri untuk 2 orang lelaki. Begitu juga dengan perkataan muslimatani dan jannatani. Kedua-dua perkataan ini akan gunakan kata nama ganti diri untuk 2 orang perempuan. Sekarang kita bincang tentang isim jamak pula. Kita dah belajar ada 3 jenis isim jamak. Yang pertama, jamak muzakkar salim yang dibentuk dengan menambah imbuhan una dan ina di hujung perkataan. Yang kedua, jamak muannas salim yang dibentuk dengan menukar ta marbutah menjadi imbuhan atun atau atin. Dan kumpulan yang ketiga, jamak taksir. Dari namanya pun, kita dah tahu apa jantina jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Tetapi bagaimana dengan jamak taksir? Adakah jamak taksir dianggap muzakkar atau muannas? Untuk mendapatkan jawapannya, kita perlu pecahkan jamak taksir menjadi 2 kumpulan. Jamak taksir yang dibentuk dari isim muzakkar mufrad dan jamak taksir yang asalnya isim muannas mufrad. Dalam bahasa Arab, ciri penting yang membezakan isim jamak ialah sama ada isim jamak itu berakal atau tidak berakal. Berakal bermaksud isim yang merujuk kepada orang atau sifat manusia.
Untuk memahami pembahagian isim jamak, kita pecahkan setiap kumpulan isim jamak ini kepada yang berakal dan yang tidak berakal. Dalam pelajaran lepas, kita dah belajar bahawa jamak muzakkar salim terhad kepada isim yang menggambarkan orang atau sifat orang sahaja, yakni berakal. Semua jamak muzakkar salim adalah isim yang berakal. Jadi, kita boleh buang kategori tidak berakal ini. Bagi jamak taksir yang berakal, jantina isim itu akan mengikut jantina asal isim tersebut sebab ia melibatkan orang. Jantina orang tidak boleh berubah dari segi nahu walaupun bilangannya 1, 2 atau lebih. Jadi, jamak taksir berakal yang berasal dari isim muzakkar mufrad kekal muzakkar. Saya tukar warnanya dari kelabu ke biru untuk melambangkan ia muzakkar. Dan jamak taksir berakal yang berasal dari isim muannas mufrad kekal muannas. Saya tukar warnanya ke merah jambu. Dari segi bilangan, isim jamak berakal menggunakan kata nama ganti diri untuk ramai, yakni 3 atau lebih bagi bahasa Arab. Kata nama ganti diri seperti mereka. Kita lihat penggunaan kata nama ganti diri dalam bahasa Melayu. Kita merujuk kepada ramai orang sebagai mereka. Tetapi bila kita merujuk kepada benda-benda selain daripada orang, seperti buku-buku, rumah-rumah, kita gunakan kata nama ganti dirinya, bukan mereka. Ini adalah serupa seperti dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, semua isim jamak tidak berakal dikira mufrad, yakni 1. Tetapi disebabkan dalam bahasa Arab, semua isim mesti ada jantina, jadi bagi jamak tidak berakal, dari segi nahu, ia dianggap muannas. Berbalik kepada gambar rajah kita tadi, semua jamak tidak berakal adalah muannas mufrad, satu perempuan dari segi nahu. Jika anda dapati huraian saya tadi susah untuk difahami, anda hanya perlu ingat 4 kesimpulan berikut. Jamak muzakkar salim akan gunakan kata nama ganti diri untuk ramai lelaki. Jamak muannas salim gunakan kata nama ganti diri untuk ramai orang perempuan. Kata nama ganti diri untuk jamak taksir berakal adalah ramai orang lelaki atau ramai orang perempuan bergantung kepada maksud perkataan. Dan semua jamak taksir tidak berakal adalah seorang perempuan. Jangan tanya saya kenapa perempuan tidak berakal dari segi nahu, tapi itulah bahasa Arab. Kita kaji beberapa contoh isim jamak. Apakah jenis isim jamak ini? Apakah jantina dan bilangannya dari segi nahu? Anda ada 10 saat untuk menjawab. Ia adalah jamak muzakkar salim. Jantinanya muzakkar dan bilangannya 3 atau lebih. Bagaimana pula dengan perkataan ini? Apakah jantina dan bilangannya dari segi nahu? Ia adalah jamak muannas salim yang berakal. Jadi, jantinanya muannas dan bilangannya 3 atau lebih sebab ia berakal. Ada banyak perkataan isim jamak dalam ayat ini. Bolehkah anda mengenalnya?
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Berikut adalah contoh-contoh jamak muzakkar salim. Dalam ayat yang sama, ini pula perkataan-perkataan jamak muannas salim. Apakah jantina dan bilangan dari segi nahu untuk perkataan ini? Perkataan rusulun adalah jamak taksir berakal. Kita tahu tidak ada rasul perempuan di dunia ini. Semua rasul adalah lelaki. Jadi, jantinanya muzakkar dan bilangannya 3 atau lebih. Berikut adalah lain-lain contoh isim jamak berakal. Perkataan al-malaikah sekali pandang nampak seperti jamak muannas mufrad kan? Sebab ia berakhir dengan ta marbutah. Tetapi ia sebenarnya jamak taksir sebab perkataan asalnya ialah malak yang bermaksud satu malaikat. Al-malaikah masuk dalam kategori isim berakal. Apakah jantina dan bilangan untuk perkataan jibal dari segi nahu? Ia adalah jamak taksir tidak berakal. Jadi, jantinanya muannas dan bilangannya 1. Berikut beberapa contoh jamak taksir tidak berakal dan jamak muannas salim tidak berakal. Semuanya dikira satu perempuan dari segi nahu. Kita ringkaskan apa yang kita belajar hari ini. Jantina isim musanna akan mengikut isim mufrad yang asal. Dan bilangannya adalah 2 dari segi nahu. Jadi, semua isim musanna akan gunakan kata nama ganti diri untuk 2 orang lelaki atau 2 orang perempuan. Untuk isim jamak pula, kita perlu ingat 4 perkara. Jamak muzakkar salim akan gunakan kata nama ganti diri untuk ramai lelaki. Jamak muannas salim gunakan kata nama ganti diri untuk ramai perempuan. Jamak taksir berakal boleh jadi ramai perempuan atau ramai lelaki bergantung kepada maksud perkataan itu. Semua jamak tidak berakal, yakni yang tidak melibatkan manusia atau sifat manusia, akan gunakan kata nama ganti diri untuk seorang perempuan. Semua ini adalah asas nahu bahasa Arab yang perlu kita kuasai. Itu saja pelajaran untuk hari ini. Saya akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.